Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah saya, Ustazah Asnuri. Nama saya Muhammad Zaizan bin Muhammad Zaki, nombor matrik 33DS 20F 2003. Hari ini saya akan bercakap tentang Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah isi kandungan yang terdiri daripada pengenalan, serta Kerajaan Sriwijaya, penambaan, penubuhan, struktur dan pusat pemerintahan, agama, seni dan budaya, zaman keemasan, zaman kejatuhan dan last sekali, warisan. Kita masuk kepada bab pengenalan. Kerajaan Sriwijaya adalah satu empayar maritim Buddha yang berpusat di Palembang, Sumatera, Indonesia, yang mempengaruhi sebahagian Asia Tenggara terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Bukti terawal kewujudannya adalah dari abad ke-7 apabila seorang Sami Buddha dari China, Ai Tsing, ada menulis tentang lawatannya selama 6 bulan ke Sriwijaya pada tahun 671. Batu bersurat kedudukan bukit bertarikh 683 Masihi yang ditemui di Palembang, Sumatera Selatan juga ada menyebutkan tentang Sriwijaya dan membuktikan kewujudan empayar Sriwijaya. Ini adalah batu bersurat kedudukan bukit yang menunjukkan kewujudan empayar Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah peta Kerajaan Sriwijaya. Seterusnya, saya akan pergi kepada penamaan. Ayat Sriwijaya ini bermaksud seri atau sinar dan Wijaya bermaksud kejayaan atau kemenangan. Perkataan Sriwijaya ini juga diberikan oleh seorang pemerintah kala tanah iaitu Sriwijaya yang bertulis sebagai Srilipocoyeh. Seterusnya adalah penubuhan. Sriwijaya didirikan oleh Daputan Huang Trivijayanasa yang memimpin satu armada dengan 20,000 bala tentera dari Minangkabau ke Matayap dan menalukinya. Mereka juga menakluk bahagian barat Pulau Jawa pada penghujung abad ke-7. Batu bersurat Kota Kapur yang bertarikh 547 hingga 686 Masihi menceritakan tentang sumpahan Raja Sriwijaya ke atas sebuah kerajaan Jawa sebelum Sriwijaya menawan kawasan. Kejayaan Sriwijaya menguasai sebahagian Pulau Jawa, Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu membolehkannya mengawal laluan perdagangan utama di Selat Melaka, bahagian barat Laut Jawa dan kemungkinan juga Teluk Thailand. Seterusnya saya akan pergi kepada struktur dan pusat pemerintahan. Ini adalah Candi Kumpung di Jambi yang merupakan salah sebuah wilayah Sriwijaya. Pusat pemerintahan Sriwijaya pertama kali didirikan di pusat bandar Palembang di tebing Sungai Musi. Beberapa batu bersurat yang mengandungi maklumat penting tentang istilah-istilah Kadatuan, Vanua, Samarinda, Mandala dan Bumi. Kadatuan bermaksud kawasan datu, iaitu tempat tinggal bini haji, tempat disimpan emas dan hasil cukai sebagai kawasan yang mesti dijaga. Vanua pula bermaksud kawasan kota Sriwijaya yang di dalamnya terdapat vihara yang menjadi tempat beribadat masyarakat. Samarinda bermaksud kawasan yang bersepadan dengan Vanua yang dihubungkan dengan jalan khusus yang bermaksud kawasan pedalaman, dan akhir sekali Mandala merupakan satu kawasan autonomi dan dari bumi yang berada di dalam kekuasaan Kadatuan Sriwijaya. Pemerintah Sriwijaya memakai gelaran Daputa Huang
atau maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yuvaraja yang bermaksud putera mahkota, Pratiyuvaraja putera mahkota kedua, dan Raja Kumara pewaris berikutnya. Pusat Sriwijaya terletak di Sungai Musi di antara Bukit Siguntang dan Sabukingking di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Sekarang saya akan pergi kepada bab agama. Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi oleh agama-agama besar dari India. Pada mulanya oleh agama Hindu, kemudian diikuti pula dengan agama Buddha. Mereka mengamalkan satu adat yang dikenali sebagai Tun Sheng Fu, hidup dan mati bersama, yang mirip dengan amalan sutir daripada agama Hindu. Mereka juga menarik ramai penziarah dan sarjana daripada negara-negara lain di Asia. Antara yang terkenal adalah Sami Buddha dari China. Berikut adalah seni dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Antaranya adalah Arca Maitreya dari Kumarin, Sumatera Selatan. Merupakan seni Wijaya sekitar abad ke-9 Masihi. Seterusnya, batu bersurat Talang Turuh. Batu ini merupakan perasmian tanah Sri Kestra yang dianugerahkan oleh pemerintah Sriwijaya, iaitu Daputan Hyang Sri Jayanasa untuk kebaikan semua makhluk. Menurut sejarah Som, orang Sriwijaya menyapu badan mereka dengan sejenis minyak wangi, dan mereka juga menghasilkan arak daripada bunga, kelapa, pinlang ataupun madu. Ini adalah beberapa seni bina iaitu kuil Buddha yang dibina pada zaman Sriwijaya. Antaranya adalah Candi Muaro Jambi dan seterusnya Candi Muaro Tarong. Seterusnya, saya akan pergi kepada zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya. Pertama sekali, perdagangan berkembang dengan pesat di antara dunia luar China dengan Kerajaan Ming di Fujian dan Kerajaan Han di Guangdong. Seterusnya, zaman kejatuhan. Perdagangan dan kekayaannya mula merosot pada penghujung kurun ke-9 dan awal kurun ke-10. Akhir sekali, warisan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan terpenting Kerajaan Sriwijaya berkemungkinan besar adalah bahasa Melayu itu sendiri. Selama beberapa abad melalui penaklukan, kuasa ekonomi dan kekuatan ketenteranya, Sriwijaya memainkan peranan besar dalam menyebarkan bahasa Melayu kuno ke seluruh pelosok Kepulauan Melayu. Ia menjadi bahasa utama perdagangan dan lingkuah rangka. Digunakan di banyak pelabuhan dan pusat perniagaan di rantau ini. Bahasa Melayu kemudiannya semakin berkembang maju semasa era perganti Sriwijaya Kesultanan Melayu Melaka. Era Kesultanan Melaka menyaksikan pengaruh Islam yang kuat dalam bahasa Melayu dengan kemasukan banyak perkataan pinjaman dari bahasa Arab dan Parsi. Perkembangan ini menghasilkan bahasa Melayu klasik yang kemudiannya menjadi asas kepada bahasa Melayu moden yang digunakan dengan meluas hingga hari ini di Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan akhir sekali Thailand. Bagi penduduk Palembang, Sriwijaya telah menjadi sumber inspirasi kesenian untuk lagu gending Sriwijaya dan tarian tradisional. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razin Ishraf bin Rosdi. Nombor kad matrik 33DI20F1019.
Saya dari kelas DAI 6B. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Kerajaan Champa. Untuk pengenalan, Kerajaan Champa ni merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lam-Ab atau Linyi yang sudah ada sejak akhir abad kedua, tepatnya pada tahun 192. Sebelum ni, wilayah Vietnam merupakan pecahan dari koloni Tiongkok yang kemudian memberontak dan melepaskan diri. Tokoh yang memberontak tersebut adalah Khu Lin yang akhirnya dia dirikan Kerajaan Lam-Ab pada akhir abad yang kedua. Kerajaan Lam-Ab ni dia berkembang dan berubah namanya menjadi Kerajaan Champa yang pada abad yang ke-14 menjadi Kerajaan Islam. Diketahui bahawa penguasa pertama Champa ni adalah Badravarman I yang memerintah sekitar tahun 380 sampai 413. Pada awalnya, pusat pemerintahan Kerajaan Champa ni berada di kota Indrapura. Akan tetapi, dalam perjalanannya, ibu kota kerajaan beberapa kawasan dipindahkan. Masa kejayaan Kerajaan Champa. Kerajaan Champa mengalami period kejayaan pada abad ke-7 hingga abad ke-10 di bawah pemerintahan Raja Prithviraj hingga Raja Jaya Shivarman II. Indrapura yang merupakan pusat pemerintahan ni menjadi kota yang maju kerana didukung oleh pelabuhannya yang menjadi tempat perdagangan internasional. Selain itu, Champa juga berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dan sutera di Asia Tenggara. Agama yang Kerajaan Champa mempercayai. Sebelum masuknya pengaruh Islam pada abad ke-11, Kerajaan Champa ni ia merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Masuknya Islam dibuktikan dengan adanya batu nisan Abu Kamil yang berangka tahun 1039. Namun, catatan sejarah menjelaskan bahawa Raja Cebonga yang memerintah antara 1360 sehingga 1390 adalah Raja Champa yang pertama yang beragama Islam. Runtuhnya Kerajaan Champa. Selama berdiri ni, Kerajaan Champa memiliki musuh abadi, yakni bangsa Khmer yang berasal dari Kemboja. Konflik antara Champa dan Khmer ni berlangsung sejak abad ke-10 hingga ke abad 15. Ketika kota Vijaya dihancurkan oleh Khmer. Kehancuran Vijaya ini berdampak pada tewasnya sekitar 60,000 orang dan sisanya dijadikan budak. Akibatnya, banyak masyarakat Islam Champa yang kemudian bermigrasi ke Kemboja, Melaka, Aceh dan daerah lain di Sumatera. Selain konflik dengan Khmer ni, Champa juga dia mengalami serangan dari penguasa lain di Vietnam. Riwayat Kerajaan Champa berakhir pada 1832 setelah dihapuskan oleh Kaisar Ming Men dari dinasti Nguyen. Peninggalan Kerajaan Champa. Peninggalan Kerajaan Champa ni ada dua yang saya nak sebutkan, iaitu Menara Poklonggarai dan Candi Ponagar. Menara Poklonggarai ni ialah candi atau Menara Poklonggarai didirikan oleh Raja Simhavarman III atau Chairman sebagai penghormatan terhadap Raja Poklonggarai. Candi Ponagar pula ialah yang berada di kota Kausara yang sekarang ni kota Natrang didedikasikan untuk Ponagar yang dianggap sebagai penemu daripada bangsa Cham dan seorang dewi yang akan merawat bumi. Nama saya Jaswinta Analakis Naya dari kelas DI 5A. Nombor matrik saya adalah 33DI20F2007. Hari ini saya ingin membentangkan tentang langkah suka.
Untuk pengenalan, Langkasuka ialah sebuah kerajaan Melayu Hindu-Buddha kuno yang terletak di semenanjung Tanah Melayu. Nama itu berasal dari bahasa Sanskrit. Ia dianggap sebagai gabungan Langka untuk tanah yang gemilang dan Suka untuk kebahagiaan. Kerajaan ini bersama-sama dengan Kedah Tua adalah antara kerajaan terawal yang diasaskan di semenanjung Tanah Melayu. Lokasi sebenar kerajaan itu masih menjadi perdebatan, tetapi penemuan arkeologi di Yarang Berhampiran Petani, Thailand mencadangkan lokasi yang mungkin kerajaan ini dicadangkan telah ditubuhkan pada abad ke-1, mungkin antara 80 dan 100 AD. Rekod Cina. Dalam rekod Cina, Langkasuka adalah sebuah kerajaan yang mantap pada abad ke-6 dan mula menghantar misi maritim ke selatan China dari 510 CE. Ahli sejarah British John Guy menulis dalam bukunya Lost Kingdoms, Hindu-Buddhist Culture of Early Southeast Asia. Pedagang dan penggembara Cina menulis kisah tentang kerajaan Melayu Nanshe. Sejarah dinasti Selatan disusun 695 melaporkan bahawa ibu kota itu mempunyai tembok yang diperbuat daripada batu bata dan beberapa pintu gerbangnya dimahkotai oleh menara dan astaka. Tulis Guy. Liang Shu, buku Liang, teks sejarah Cina abad ke-7 juga menyebut Langkasuka merujuknya sebagai Lang Yashu. Menurut buku itu, yang disiapkan pada 635 CE, ia mengambil masa 30 hari untuk menjalankan dari timur ke barat di kerajaan dan 20 hari dari utara ke selatan. Ini akan menjadikan kerajaan ini merangkumi sebahagian besar daripada selatan Thailand dan utara Malaysia zaman moden. Lang Shu memetik penduduk kerajaan sebagai berkata bahawa ia telah diasaskan sebelum abad ke-3 CE. Ia menyebut raja menunggang gajah dinaungi oleh payung putih dan diiringi dengan sepanduk fly whisk dan gedang. Buku Cina mengisahkan tentang raja yang cemburu terhadap seseorang yang berbudi dalam keluarga diraja. Apabila raja memenjarakannya, rantainya putus dengan sendirinya. Raja percaya lelaki itu memiliki kebolehan gaib dan mengasingkannya dari Langkasuka. Lelaki itu mengembara ke India di mana dia berkahwin dengan seorang puteri apabila raja yang mengalaunya meninggal dunia. Rakyat dan menteri Langkasuka menyebut untuk kembali dan merintah mereka. Kalinya daripada buangan di India, lelaki itu memerintah selama 20 tahun dan digantikan oleh anaknya, Hojia-Dado, yang merupakan transkripsi Cina Bhagadatta. Bhagadatta lah yang membuat hubungan pertama dengan selatan Cina dan mula menghantar misi maritim ke rantau itu. Kisah-kisah yang diceritakan oleh penggembara Cina menunjukkan kerajaan Melayu adalah Buddha. Bahawa Langkasuka adalah komuniti Buddha dijalankan oleh fakta bahawa pada abad ke-7, 3 Sami dari Cina, Yilang Ziyan dan Yishun berhenti di sana dalam perjalanan ke India dan dilayan oleh pemerintah. Tulis John Guy. Di bahagian yang berlainan di Asia Tenggara, beberapa kerajaan silih berganti antara Hindu dan Buddha bergantung kepada pemerintah. Agama yang dianuti di tempat-tempat ini mempunyai garis kelabu dan selalunya merupakan gabungan antara dua kepercayaan animisme asli. Kisah Cina menunjukkan kerajaan itu kaya dan lelaki dan wanita Langkasuka membiarkan rambut mereka terurai, tidak menutup badan dan memakai sarung. Menurut Liang Shu, raja dan pegawai tinggi menutup bahu mereka dengan kain, sama seperti vesti yang dipakai oleh lelaki di Kerala. Anggota diraja lelaki memakai anting-anting emas dan tali pinggan emas, manakala wanita menutup seluruh badan mereka dan memakai ikat pinggan permata. Pengembara Cina abad ke-14, Dang Huayuan, yang menulis Dao Yi Zi, A Brief Account of Island Barbarians, pada
pada tahun 1339 melawat Lankasuka dan menulis tentang kemakmuran dan penduduknya. Gambar ini menunjukkan peta maupun dari Wu Bezi yang menunjukkan Lankasuka berhampiran bahagian atas sebelah kanan. Songkla di sebelah kanannya dan Sungai Kelantan dan Terengganu di sebelah kiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mirza Mustaqim bin Abdullah Zainal dari kelas DI 6B. Nombor matriks 33 DI 20F 1022. Permulaan dari sini kita mulakan kepada Lankasuka dari segi agama dan kepercayaan. Pada zaman dahulu, kepercayaan dan agama yang selalu dilakukan dalam kerajaan Lankasuka adalah Hindu-Buddha. Apabila Lankasuka mengenali Islam, mengikut hikayat Merong Mahawangsa Raja Lankasuka yang pertama memeluk Islam ialah yang bernama Pahraong Mahawangsa pada 1136 dan menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah. Manakala ada yang berpendapat Raja Patani yang pertama masuk Islam itu ialah Raja Atira ataupun Indra dengan menukar namanya kepada Sultan Muhammad Shah. Kerajaan Patani wujud hingga 1902 dan separuh daripada Kesultanan amat rapat dengan Kesultanan Kelantan. Namun, banyaklah sumber lain lagi yang menyatakan adalah Raja Batalong di daerah kerajaan Lankasuka dan nampakkan lebih daripada Pahyatuh Napa itu yang beragama Islam dan bernama Sultan Sulaiman. Lankasuka setelah masuk Islam. Nama Lankasuka hilang selepas abad ke-15 Masihi ini dan diambil alih oleh nama barunya Petani ataupun Patani. Nama Petani ataupun Patani ini kemudiannya diarabkan menjadi Fatani dan Fahtani atau ejaan kami Fatdani oleh sarjana Petani dikenali Syekh Ahmad Al-Fatdani pada akhir abad ke-19 Masihi. Sejak abad ke-20, nama itu disiamkan ataupun ditailandkan menjadi Patani. Sesungguhnya, antara abad ke-15 Masihi hingga abad ke-18 Masihi, Patani menjadi sebuah kerajaan yang terkenal sehingga menjadi pusat tamadun rumpun Melayu hingga abad ke-20 Masihi dengan kemunculan puluhan sarjana anggungnya yang bernama akhir Al-Fatdani seperti Syekh Daud Al-Fatdani yang termasyhur seantero dunia Islam dan hidup dalam 1969 hingga 1847 dan Syekh Al-Ma'af Fatdani yang terkenal sebagai sarjana polimath sehingga ada yang mengatakan bahawa menguasai puluhan bidang ilmu di samping juga seorang pejuang bahasa dan kebudayaan Melayu sepanjang hidup dalam 1956 hingga 1908. Yang senarai sepenuhnya dicatatkan oleh Ahmad Fani Al-Fatani dari 2002. Ada banyak cerita asal-usul namanya Patani seperti daripada Pantai Ni ataupun Pak Takni. Itu saja daripada Lankasuka.